tentang teknologi, negara lain dah tentang facial recognition, thumbprint, biometrik, kita lagi masih nak isi borang. Apakah hai? So, how secure is this? Yang tu kementerian dah kata very secure lah. Dia adalah sistem-sistem, kalau nak terang secara detail pun kita bukan faham. Tapi dia kata ni bahaya, bahaya. Tuan-tuan ada handphone tak? Semua data tuan-tuan sekarang ni dah online dah. Semua data kita dah online dah. Tak ada yang istilah bahaya tak bahaya. Semua data kita dah pun pergi ke online. Allah, overheating. Kan? Semua data kita dah pergi ke online dah. Dah pergi online. Secara online. Okay. Okay, sorry. Semua data kita ni sebenarnya semua dah online. Cuma sekarang ni, it's a matter of macam mana kita nak synchronise-kan. Itu data satu pertama. Synchronise-kan semua data tersebut. Selepas itu, bagaimana kita nak, what do you call that? Nak jadikan dia sebagai satu data yang lebih secure melalui teknologi terkini. Saya detail teknologi tak payahlah saya cerita lah. Tetapi teknologi terkini. Yang tu kita kena faham dan kita kena tahu baik. So, habis kat situ. Kita masuk cerita politik pula tuan-tuan. Yang tu tadi penaja. Okay. Alright. Turn of an event. Okay, saya baca cerita. Wahab dakwa gangguan seksual di Bintulu KPN. Polis menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas ketua pengarah Jabatan Komunikasi Datuk. Okey, kejap tuan-tuan, saya ni phone saya overheating lah. Okey. Okey. Sorry. Polis menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas ketua Jabatan Komunikasi Datuk Muhammad Agus yang dikatakan berlaku di Bintulu, Sarawak. Ketua Polis Negara Tan Sri Azzuddin Husin berkata laporan diterima oleh pengadu iaitu penolong pegawai JKOM Muhammad Awhab Abdul Kadir Jalani 33. Berdasarkan laporan itu, Abdullah mendakwa kejadian berlaku pada 21 Oktober di sebuah hotel. Polis telah membuka siasatan di bawah Seksyen 354 kerana mencabul dan Seksyen 377D atas kesalahan melanggar kesopanan, katanya. Razudin berkata Abdullah mendakwa tampil membuat laporan bagi melindungi diri selain menafikan terlibat dalam komplot menjatuhkan dan mereka-reka cerita terhadap Muhammad Agus. Tambahnya, polis masih menjalankan siasatan mengenai kes ini dan mengambil beberapa individu untuk diberi rekod keterangan. Okey. So kau salah dalam isu Wahab ni. Saya tak kata saya salah. Saya cerita macam ni. Wahab pergi berjumpa untuk kali kedua ni pun ada minta nasihat juga sebenarnya. Nasihat siapa? Bertanya kepada saya lah. Bukan Wahab tu tanya, adalah orang lain tanya. Wajar atau tidak sebagaimana. Saya kata sebegini. Cerita dia. Ni cerita lah. Saya cerita yang ni cerita. Itu saya cerita secara, saya kata saya cerita dan siapa yang ikut Facebook saya bagi hint. Saya cerita secara umum dahulu. Yang tu berkenaan dengan video tersebut. Now, video tersebut adalah video yang difabricatkan. Now, bagaimana lead kepada video itu? Itu fabrication. Video itu memang difabricate menurut dakwaan mereka. Menurut dakwaan kedua-duanya, Wahab pun kata fabricate, Agus pun kata fabricate. Okey, itu fabricated. Now, isu dia bagaimana lead kepada video itu. Kita kena nilai satu-satu isu satu persatu. Kita kena nilai isu satu persatu. Yang ini adalah isu berkenaan dengan video. Yang satu ni video. Yang ini serangan atau seksual di Bintulu, Hotel Bintulu. Dan saya tahu video itu dan saya tahu mereka pergi ke Bintulu pada waktu Jepak punya masa tu pilihan raya negeri Jepak sebelum itu. Now, cerita dia begini. Sewaktu saya wajar cerita. Saya ceritalah secara umum lah. Sebab benda ni pun dah keluar kat berita kan. Sewaktu peristiwa tu berlaku, awal dia di... Okey, saya undur sikit. Ada usaha, sebagaimana saya sebut tadi tentang Raja Petra, untuk nak menjatuhkan kerajaan ini, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, pada waktu itu, pada awal dulu, saya bagi amaran. Saya kata akan ada satu video ataupun akan ada satu lagi permainan seksual yang akan dilakukan untuk mengenakan kerajaan Anwar Ibrahim. Kita kena faham, Agus dilantik oleh siapa tuan-tuan? Datuk Seri Anwar Ibrahim. JKOM di bawah siapa? Direct di bawah Perdana Menteri. Kita kena faham satu perkara itu. So, anything that happen to Agus, sebenarnya diorang nak kaitkan dengan Anwar Ibrahim.
Cuma silapnya tindakan mereka, benda itu berlaku sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berada kat dalam Malaysia. Dia orang silap plan. Dan yang kedua, dia orang tak sangka bahawa Wahab akan U-turn. Yang itu dia orang tak sangka. So the plan dia bagaimana? Plan dia, ada seseorang dihantar oleh Raja Petra. Saya kata tadi, ada perancangan international untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum itu dah ada. Sebab apa? Datuk Seri Anwar ini sangat tegas berkenaan dengan isu Palestin. So beliau wajib dijatuhkan. PAS wajib menjatuhkan, Perikatan Nasional wajib menjatuhkan. Tetapi PN ini bukan berkaitan dengan international. Yang ini adalah accidental. Memang mereka nak jatuhkan. Ini kita akan cerita sebentar lagi. Yang saya cerita tentang Raja Petra ni, memang dia mendapat dana dan dia memang ditaja untuk memastikan peristiwa ini berlaku dalam sikon tersebut. Sikonnya apa? Bila menyedari bahawa ada aduan, sebenarnya yang aduan tu kemudian dia tak masuk dalam skrip dia. Dia tengah cari cara bagaimana nak kenakan. Bagaimana nak kenakan kerajaan ini. So dia orang target Agus. Agus ni kita tak tahulah, wallahualam, mungkin ada kelemahan dan sebagainya, kita tak tahu. Mungkin ada history yang dia orang tahu yang kita tak tahu. Daripada polis ke apa kita tak tahu. We never know. Manusia ni kita ada dark secret kita. Dan sesuatu berlaku kepada Wahab secara serangan seksual di Bintulu pada bulan 10. Perkara ini diadukan oleh Wahab kepada seseorang di dalam JKOM, bukan Mr. H yang berkaitan dengan Mr. H pada waktu itu. Orang biasa je. Perkara ini travel sampai kepada kumpulan yang bersama dengan Mr. H. Mr. H melihat ini adalah satu peluang. Kebetulan di dalam grup itu, bagaimana saya kata, ada daulah terpendam, geng-geng yang memang berkait dengan PN, memang berkait dengan Raja Petra. Mereka melihat ini opportunity. Let's set a trap. Kita kena buat satu trap, kenakan Agus kali kedua. Sebab yang serangan pertama tadi, macam mana nak buktikan? It's my words against your words. Tapi dia orang lupa ustaz budak, ustaz PAS yang kena gangguan seksual, yang kena 13 bulan sebab mencium lelaki di dalam bilik hotel itu pun sebenarnya my word against your word juga, dia kena 13 bulan. Tapi dia orang tak tahu kes tu. So dia kata kita kena cari something yang solid. Kita kena create something yang solid. Tak cukup sekadar Wahab punya cerita ni, tak cukup, tak kuat. So kita kena perangkap dia. So bagaimana nak perangkap dia? So dibuat conversation, phone conversation. Okay, dia kata yang penting sekarang ini kau kena video call pada dia, buat video call, buat cerita borak-borak sebagainya, sebagaimana di plan. The rest kami akan fabricatekan. Dan dalam laporan itu Wahab mengatakan dia telah menyerahkan telefon itu kepada bukan Mr. H sahaja, tetapi satu grup. Ada beberapa orang di dalam itu, di mana serahan tersebut berlaku dan akhirnya video itu di-delete. The original video itu yang grup ini delete. Sebab dia orang tak nak video itu yalah, kalau dia kata fabricated, tiba-tiba Wahab keluar, mana ada conversation saya tak cakap macam tu. Kan kantoi. Okay, dia orang delete, fine. So bila dia fabricate, the idea was sebenarnya untuk nak kenakan. Ini dia ada dua grup dalam grup ni. Satu grup yang saya gelar Mr. H ni. Grup Mr. H ni sebenarnya nak kenakan Agus saja. Tapi dia tak nampak ada satu grup PN ni, sebenarnya dia orang nampak opportunity kenakan Anwar Ibrahim. Itu saya kata bodohnya Mr. H ni. Dia tak nampak benda ini. So apa yang berlaku? Mr. H ni naively fikir, kita ambil video ni, kita ugut je lah Agus. Ni ada video, kau letak jawatan. Dia fikir macam tu. Tetapi grup satu lagi tu ambil opportunity tersebut, dia sebarkan kepada pembangkang. Tak disangka pembangkang sebar. Yang Wahab setuju adalah video itu hanya untuk mengugut Agus. Tapi dia tak setuju video itu disebarkan secara publik. Bila video itu tersebar secara publik, tuan-tuan, Wahab sudah marah. The agreement was this video only untuk ugut secara internal. Tetapi sekarang sudah tersebar dengan dia sendiri malu. So bila dia sudah malu, dia U-turn, dia kata tak, video was not true. Video was not true, tetapi kejadian awal itu was true. Dan kenapa Wahab setuju untuk nak kenakan Prof Agus? Ni saya buka cerita sebab dah keluar dalam report. Sebab kejadian awal di Bintulu itulah, itu yang dia marah tu.